Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke kelas sejarah tahun 4 bersama saya, Cikgu As. Pada hari ini kita masuk lagi di topik 1 iaitu mengenali sejarah. Untuk hari ini kita akan pergi pada fokus yang pertama iaitu memahami 3 kaedah penyelidikan dalam sejarah. Apa itu 3 kaedah penyelidikan dalam sejarah? Mari kita sama-sama lihat. Dalam kaedah penyelidikan sejarah, terdapat 3 kaedah iaitu yang pertama, arkeologi, kedua, lisan, ketiga, bertulis. Jadi kita akan pergi secara lebih terperinci setiap satu. Tujuan kaedah penyelidikan dalam sejarah adalah untuk membuktikan peristiwa yang telah berlaku. Setiap peristiwa dalam sejarah perlu dibuktikan sebelum dijadikan sebagai bahan maklumat sejarah. Sekarang, mari kita lihat kaedah yang pertama iaitu kaedah arkeologi. Kaedah arkeologi merupakan proses untuk mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Kaedah ini dilakukan melalui proses gali cari ataupun ekskavasi. Contoh yang kita dapat lihat adalah tapak arkeologi di Sungai Batu, Kedah, dan yang kedua penemuan rangkem perak man di Lenggong, Perak. Itu adalah hasil daripada kaedah penyelidikan melalui arkeologi. Dengan penemuan rangka perak man di Lenggong, Perak melalui kaedah penyelidikan arkeologi telah membuktikan bahawa berlakunya penempatan manusia sejak dahulu lagi. Antara hasil arkeologi yang lain adalah fosil. Fosil merupakan adalah tinggalan tulang daripada manusia maupun tumbuhan. Kedua, tembikar. Ketiga, barangan logam. Dan yang keempat adalah kulit siput. Kaedah penyelidikan arkeologi juga melibatkan arkeologi maritim. Arkeologi maritim adalah merupakan proses ekskavasi melibatkan dasar laut atau sungai atau tasik. Kaedah ini adalah bertujuan untuk mendapatkan maklumat tinggalan kebudayaan manusia yang terdapat di dasarnya. Berikut adalah contoh paparan daripada hasil penemuan arkeologi maritim. Contohnya penemuan kapal karam, hasil tembikar, harta karun maupun alat-alat tinggalan lama. Kita akan lihat kaedah yang kedua iaitu kaedah lisan. Kaedah lisan melibatkan proses temu bual. Temu bual antara penemu bual dan juga orang sumber. Orang sumber adalah individu yang terlibat dalam peristiwa sejarah sama ada dia melihatnya sendiri ataupun mendengar daripada kisah orang lain. Dalam melaksanakan kaedah lisan, terdapat 3 langkah asas yang boleh kita patuhi. Langkah yang pertama adalah mengenal pasti orang sumber dan menyediakan soalan berkaitan dengan yang ingin kita kaji. Yang kedua, kita perlu membuat temu bual dan rakaman sepanjang sesi proses temu bual berlangsung. Yang terakhir, salinan rakaman perlu dilakukan dan disimpan sebagai bahan bukti. Akhirnya, barulah kita boleh menghasilkan penulisan berkenaan maklumat yang kita perolehi untuk dikongsi sebagai bahan maklumat sejarah. Akan pergi kepada kaedah yang ketiga iaitu kaedah bertulis. Dalam kaedah bertulis, terdapat beberapa contoh hasil penemuan melaluinya. Penemuan yang pertama, lukisan dinding gua, bahan bercetak, tulisan kayu dan tulisan batu. Kaedah bertulis melibatkan penemuan hasil daripada tulisan maupun lakaran. Pengkaji sejarah boleh memilih antara 3 kaedah tersebut iaitu kaedah arkeologi, kaedah lisan maupun kaedah bertulis. Dengan penggunaan antara salah satu 3 kaedah tersebut maupun ketiga-tiga kaedah, penghasilan penulisan sejarah akan lebih berkualiti dan sahih. Seterusnya, kita akan lihat fokus yang kedua iaitu memahami konsep ruang dan masa. Dalam sejarah, konsep ruang dan masa dikaitkan dengan kronologi. Apa itu kronologi? Kronologi adalah rentetan peristiwa mengikut urutan masa.
Di bawah ini adalah contoh paparan garis masa tamadun dunia. Garis masa tamadun dunia dibahagikan kepada dua, iaitu sebelum Masihi dan juga selepas Masihi. Sebelum Masihi dikaitkan dengan sebelum kelahiran Nabi Isa, sementara selepas Masihi dikaitkan dengan tahun selepas kelahiran Nabi Isa. Dalam selepas Masihi dikaitkan dengan 10 Masihi ataupun bersamaan 10 tahun adalah dikira sebagai satu dekad, sementara 100 Masihi sebagai satu abad dan 1000 Masihi bersamaan dengan satu alaf. Tujuan kronologi ini adalah untuk membantu kita agar lebih mudah memahami peristiwa sejarah secara lebih tersusun. Kronologi juga boleh dijadikan contoh dalam situasi kita sekarang. Okey, berikut cikgu paparkan contoh kronologi wabak COVID-19 di Malaysia. Yang ini contohnya pada bulan Januari dan di sebelah ini adalah bulan Februari. Jadi, bila kita tengok kronologi itu, kita akan dapat lihat peristiwa yang berlaku secara berturutan dan lebih memahami sesuatu peristiwa tersebut. Fokus ketiga yang ingin cikgu bawa kepada kamu adalah untuk memahami sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Dalam sejarah, sebab dan akibat telah membuatkan kita timbul perasaan ingin tahu tentang sesuatu peristiwa dan membantu kita memahami sesuatu peristiwa dengan lebih baik. Malahan, kita dapat mengambil iktibar daripada peristiwa tersebut. Contohnya, peristiwa pengorbanan pejuang-pejuang Melayu sebelum ini untuk mencapai kemerdekaan setelah dijajah. Dalam sejarah, sebab dan akibat dikaitkan dengan tiga asas utama, iaitu peristiwa, sebab dan akibat. Dalam situasi ini, peristiwa kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 adalah disebabkan oleh penjajahan British ke atas Tanah Melayu yang akhirnya mengakibatkan rakyat bersemangat untuk berjuang demi membebaskan Tanah Melayu. Contoh lain sebab dan akibat yang dekat dengan kita adalah peristiwa Hari Anugerah Murid. Peristiwa Hari Anugerah Murid adalah disebabkan untuk menghargai pencapaian murid yang ini membawa kesan untuk memotivasikan murid bagi terus berusaha sehinggalah berjaya. Kesimpulannya, pembelajaran kita pada hari ini menjuruskan kepada kaedah penyelidikan melibatkan arkeologi, lisan dan bertulis. Kedua, kita melihat pada fokus konsep ruang dan masa menjurus kepada sebelum Masihi, selepas Masihi. Dan yang ketiga, kita lihat sebab dan akibat bagi sesuatu peristiwa untuk membantu kita lebih memahami sesuatu peristiwa tersebut. Setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harapkan kamu dapat mengenali kaedah penyelidikan sejarah, konsep ruang dan masa, serta sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Sehingga berjumpa lagi pada sesi yang seterusnya. Assalamualaikum.